menghadapi tekanan masa. Pada perasaan mengaku kategori ataupun bully yang lebih utama atau menceramah pada bagi. Jadi insyaAllah dengan bertukarkan masa yang kita berikan cuba berikan masa itu untuk memberi ruang pada perempuan pada hari cuti ini. Jadi insyaAllah kita cuba sedaya upaya dengan mulia pada ceramah yang kita ada daripada pagi ini sempurna dengan kita punya tajuk berkenaan tentang khusus pengurusan jenazah kritikal. Kita nak highlightkan kritikal itu yang penting sebenarnya. Dan kita biasa mendengar ceramah berkhusus dengan khusus pengurusan jenazah biasa. Kali ini kita jemput khusus selaku sahabat saya juga tempat dan jauh melalui negeri wilayah besar-besar seorang berada. Jadi kita jemput khusus dia berdasarkan pengalaman yang saya miliki hebat, pengalaman yang cukup hebat dan biasa menguruskan jenazah, terbakar, mati lemas dan sebagainya. InsyaAllah dengan ilmu yang menjadi saya yakin dan percaya boleh menyampaikan dengan baik dan tuan-tuan dan puan saya harap berpuas hati dengan apa yang disampaikan. Jadi di akhir nanti kalau tengok kita letakkan dengan sesi program kita akan ada masa rehat nanti di Kuala Lumpur 10 setengah itu kita akan ada jamuan dari ini. Jadi kita akan berjauhan insyaAllah. Jadi untuk makluman maka dengan tak ada kita boleh terus kedui dan sebagainya. Mana tadi kita lagi masa rumah kalau makan kau dan semua pula jadi kita kena masa tak ada lama. Kita buktikan masa itu kita raihkan bagi tuan-tuan tetamu jauh di Masjid Sultan Aisyah. Lebih dahulu saya mengucapkan ada masakan apa begitu bertuan tuan yang hadir pada pagi ini. InsyaAllah kita dah jamu sendiri pada pagi tadi dan insyaAllah sebentar lagi kita akan mulakan kita punya ceramah khusus pengurusan jenazah kita. Jadi di akhir nanti kita akan ada sesi soal jawab. Jadi tuan-tuan boleh tanya apa dia soalan berkaitan tentang pengurusan jenazah, terutamanya jenazah kita. Sama ada bagi emas, terbakar. Dan yang ini pertama kalau mati di luar negara tadi. Macam mana nak turunkan jenazah dan bawa balik di sini. Mungkin itu saya sempat yang mengertikan menguruskan jenazah dalam sesi diskusi ketiga agak menyimpang. Jadi insyaAllah apa saja soalan yang terbuku dalam benak fikiran dan kita ajukan. Sama ada dari sudut fiqh, dari sudut undang-undang Islam atau undang-undang sivil. InsyaAllah juga sedaya upaya apabila bersama kita berbagi dan juga usahakan sebelum kita mengambil sesi soal jawab di akhir pertemuan. Dan saya kira saya tidak memandangkan kalau jadi saya sebelum menjemput apabila Ustaz Yudin Bezan Rashid untuk meneruskan bagi sesi yang pertama bagi siap perbincangan yang permulaan. InsyaAllah berdua di sini dan berdua ada jadi. InsyaAllah itu adalah tajuk besar pertama. Allah Ta'ala ya tadi saya jemput Al-Fadhil dengan Prof. Taksin menjemput Al-Fadhil Ustaz Yudin untuk meneruskan bagi pertanyaan sebuah pertama. Sekian, Assalamualaikum. Ustaz ni tak ada. Tak ada. Ya. Dia dah datang mungkin lewat sikit. Tapi dia ada jemputan lagi. Ya. Ni berapa jauh boleh pergi ni? Jauh kan? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih pada sahabat saya Ustaz Yahya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah. Hari ini kita dapat berkumpul dalam masjid rumah Allah ini. Sama-sama kita memasang niat untuk menuntut ilmu dan juga kita memasang niat iktikaf dalam rumahnya ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dekat rumah Allah ini, sama ada kita mendengar kuliah, kita berzikir, baca Quran, semuanya dicatatkan pahala. Walaupun tuan-tuan tertidur, tersandar kat belakang tu, InsyaAllah dinilai sebagai
pahala ibadah, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat baginda lah kita mendapat nikmat iman dan nikmat Islam yang kita pegang hari ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalannya sehinggalah di akhirat nanti kita beroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurusi Barisan Jutaan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, para pegawai masjid, para peserta muslimin muslimat bagi program kursus pengurusan jenazah anjuran Masjid Sultan Ahmad Shah, Bandar Jengka, Pahang. Betul ya? Apa khabar pagi ni? Semua sihat ke? Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ni saya rasa teruja. Sebab apa? Kerana kehadiran atau penyertaan hari ni dimonopoli oleh orang lelaki. Alhamdulillah, tahniah. Ya, kebanyakan saya pergi mana-mana tempat pun, masjid ke, surau ke, jabatan ke, yang belah sini ramai. Kan? Tapi hari ni ramai sampai melimpah keluar kan. Masya Allah, yang melimpah keluar tu malaikat lah tu kan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, program pada pagi ini yang telah diaturkan selama beberapa bulan. Ustaz Yahya tu classmate saya dulu. Saya ni produk Pahang tuan-tuan. Walaupun saya ni berasal daripada Negeri Sembilan, menetap di Kuala Lumpur daripada kecil sampailah besar, tapi dari sudut akademik saya ni produk Pahang. Saya belajar dulu sama dengan dia. Dulu dikenali sebagai KIPSAS, Kolej Islam Pahang, Sultan Ahmad Shah. Sekarang dah di-upgrade UNIPSAS kan. Sebelum masing-masing pergi lebih jauh. Jadi saya bangga bila dijemput, dan saya beberapa kali juga dijemput dalam negeri Pahang ni untuk menyampaikan kursus begini dan juga ceramah-ceramah. Dan itulah saya ingatkan Ustaz Nick pun ada, saya pun tak sempat hadir, dia ada program kejap lagi dia mungkin hadir. Sebelum ni saya berprogram dengan Ustaz Nick Ibrahim ketika dia bertugas sebagai qadi di Maran. Sebelum ditambah ditukarkan di sini. Jadi tuan-tuan, program pagi ini kita akan buat dua sesi, teori dan praktikal ya. Dan kita akan bincangkan teori dan praktikal ini semuanya secara sama ada visual ataupun kita akan buat praktik nanti di luar. Ada gambar berdasar melihat kepada slide yang saya sediakan di depan. Dan pada tangan tuan-tuan saya percaya dah disebarkan dah buku nota kecil ya, yang saya susun. Tak dapat lagi? Tuan Haji ni tak dapat bagi. Yang mana kita bincangkan. Berapa orang tak dapat lagi? Ada tak dapat? Ada lagi. Mana yang tak dapat tu boleh bagi. Bagi ya. Baik. Buku ni diagihkan secara percuma. Ambil lah. Yang mana buku ini hanyalah panduan awal sebelum menguruskan jenazah. Kena faham panduan awal. Kita bila seorang tu meninggal dunia, kita tak boleh terus uruskan jenazah dia. Bab ini yang orang terlepas pandang. Kalau kata bab mandi kapan tu kita boleh serah kepada orang lain. Kita ni kalau kematian tu berlaku di rumah, sebagai seorang ahli rumah, apa yang perlu kita buat? Ni bab ni penting. Antaranya topik yang kita bincangkan ialah bagaimana berhadapan dengan orang nazak. Orang nazak ni nak buat apa? Menangis saja ke? Tengok je ke? Kan nak panggil ambulans terus ke? Apa yang perlu kita bantu dia? Di sini kita akan terangkan secara lebih terperinci ikut sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Baru meninggal nak buat apa ni? Tak akan turun angkat, masuk bilik air, turun mandi. Dia ada cara-cara, ada step by step yang kita akan terangkan nanti. Yang ketiga penting juga, dokumentasi. Ya, perkara-perkara yang kita buat ya berkaitan dengan pengurusan jenazah ni. Nak urus jenazah bukan macam tahun 40-an 50-an dulu. Tu angkat jenazah, kita bawa ke surau, mandi terus. Ada keadaan yang tidak dibenarkan kita sentuh jenazah, tak boleh kita alihkan jenazah selagi belum dapat kebenaran pihak polis. Apakah keadaan dia? Bagaimana cara nak dapatkan kebenaran? Di sini kita akan sentuh dalam bab documentation ni. Ya. Dan yang keempat, rukun pengurusan jenazah itu sendiri. Sebagai nak buka minda kita yang pagi-pagi ni. Ya. Yang mana pagi-pagi ni mungkin minda kita sekarang ni berada di kenduri kahwin. Bak kata Ustaz Yahya tadi. Mungkin minda kita pagi ni fikir tentang anak. Minda kita fikir tentang anak-anak, cucu-cucu nak balik di sekolah ni. Saya nak tanyalah, rukun pengurusan jenazah ada berapa? Rukun pengurusan jenazah ada berapa?
Berapa? 7. Ada kan 7. Yang belah lelaki, tak apa, salam tak apa, kita belajar. Rukun pengurusan jenazah ada berapa? Teka. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Baik. Bila saya buat begini semua keliru. Saya saja je buat begini. Rukun pengurusan jenazah ada 4. Betul lah tadi aku fikir. Kan? Apa dia 4 tu? Mandi, kafan, solat dan ke bumi. 4 sahaja rukun pengurusan jenazah. Kalau 5 tu rukun negara. Ya? Kalau 6 rukun iman. Kalau 7 tadi rukun solat jenazah. Benda begini kita kena tahu. Baik, 4 saja saya nak bagi tahu. 4 ini sahaja yang wajib dalam menguruskan jenazah. Mandi, kafan, solat ke bumi. Lain daripada 4 ini tidak wajib. Dia boleh masuk dalam bab sunat, dia boleh masuk dalam bab adat. Jadi kita raikan semua, tengok mana keperluan dia. Baik, ilmu pengurusan jenazah yang akan dikongsikan ini tuan-tuan, dia bukan ilmu bersifat pagi ini kita belajar kemudian balik habis. Tidak. Tetapi ilmu ini ialah ilmu sepanjang hayat. Sepanjang hayat kita akan amalkan hidup. Ya? Kita tak tahu berapa lama kita hidup lagi, kan? Rata-rata kat depan saya ni masih lagi belia-belia lagi, kan? Tuan Haji bagi belia kan? Berapa umur Tuan Haji? 76. Tuan Haji 76 dah. Agak-agak berapa lama lagi nak umur? 100 boleh? Boleh. 100. Kita ambil lah angka 100 tolak 76, berapa jadi? 24 tahun. Katakanlah Haji panjang lagi umur, kan? Katakanlah 24 tahun umur Haji. Maknanya sepanjang 24 tahun itu dia akan berhadapan dengan banyak kematian orang sekeliling. Tahu-tahu anak dia dah meninggal, cucu dah meninggal, tahu-tahu jiran tetangga, sahabat anda akan jemaah. Maknanya sepanjang hayat dia tu yang berbaki masih selagi dia hidup tu, dia akan melihat banyak kematian. Maka sebagai seorang insan, sebagai seorang ahli keluarga, sebagai seorang rakan, sebagai seorang jemaah, apa yang perlu dia buat? Adakah sama macam sepanjang yang lepas dia hidup? Datang tengok, baca Al-Fatihah, balik. Maka di sinilah saya katakan ilmu sepanjang hayat. Apabila dia dapat ilmu ni, maka dia boleh guna selagi hidup. Siapa meninggal? Hari ni kita punya jiran hujung kampung tu meninggal. Mari kita bantu sama-sama. Angkat jenazah dia, mandikan dia, kafankan, solatkan, kebumikan. Masya Allah, pahala yang besar terbentang pada kita. Ya, ini dia. Ya, sebab itulah Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, barang siapa yang hadir solat jenazah saja, pahala baginya 1 qirat. Barang siapa yang hadir ikut jenazah pergi ke kubur, pergi saja, pahala baginya 1 qirat. Bila orang tanya, ya Rasulullah, qirat tu macam mana? Kata Nabi, pahala sebesar Jabal Uhud. Bukit Uhud. Bukit Uhud tu besar, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, kan, kita berumrah, nampak jarah tu, ya Allah, besarnya Bukit Uhud. Ini pahala untuk orang solat dan ikut jenazah ke kubur. Kalau kita fikir solat jenazah ni susah tak? Tak susah, kan? Solat jenazah berapa rakaat? Berapa rakaat solat jenazah? 4 rakaat. 4 takbir. Jangan buat hal solat jenazah 4 takbir. Jangan kita takbir imam takbir kedua kita bantai rukuk. Kau kenapa, kan? Jadi mudah, tak perlu rukuk tak sujud, 4 takbir saja pahala besar begitu. Yang kedua, ikut jenazah, tak payah pikul, kita tengok je, kan? Tengok orang angkat jenazah, kita tengok, dia ikut sampai kubur, kita pun tengok je, tak usik langsung, tak sentuh langsung. Dah selesai dah balik. Pahala 1 Uhud tu untuk 2 benda yang simple. Kata ulama, kalau 2 benda yang ringan macam tu pun besar Uhud, apatah lagi orang yang mengendalikan keseluruhannya. Memandikan, satu benda yang susah lagi daripada solat. Mengkafankan. Kemudian pula orang yang gali kubur, orang yang turunkan jenazah ke dalam lahat, orang yang kambus tanah. Maka ini pahala yang lebih besar. Inilah salah satu lubuk pahala kita. Selain daripada kita berzikir, tahajud, duha dan sebagainya, inilah dia ruang pahala kita yang banyak orang tinggalkan. Sebab apa? Sebab apa? Kerana 2 je. Pertama,
Takutlah mayat, tak boleh kan. Ada orang takut kan dengan mayat tu, takut. Dia tak fikir satu hari nanti dia jadi mayat juga kan, dia takut. Abadi mayat lah, kan kucing datang buat mayat tu kan, bangun mayat tu kan, takut dia. Yang kedua, kenapa? Bukan takut, tapi tak yakin. Ada orang tu betul saya, Ustaz, saya ni dah hadir kursus 10 kali dah. Oh hebat Tuan Haji ni, 10 kali hadir kursus. Mata-kata dah saya jumpa Ustaz mengajar saya. Oh banyak ilmu Tuan Haji ni daripada saya ni kan. Berapa lama dah Tuan Haji uruskan jenazah? Berapa ramai dah? Seorang pun belum pernah, Ustaz. Seorang pun pernah? Belum. Sebab apa? Saya tak berani lah, Ustaz. Tak yakin lah. Macam mana ataskan keyakinan tu? Macam mana nak buang ketakutan tu? Dengan cara buat je. Macam contohlah saya bagi analogi. First time kita dapat peluang untuk bawa kereta, untuk ambil lesen. Macam mana cara kita? Saya first pegang steering, nak pegang kereta tu, steering pegang selalu lah. Nak bawa kereta first time ketika saya nak ambil lesen. Di kelas sekolah mandu lah. Tiba-tiba cikgu cakap, nah bawa kereta ni. Bawa kereta ni, mana clutch, mana minyak, mana gear, kita pun tak tahu. Ada pengajar satu tu. Berapa jauh yang kita boleh bawa? 20 km, 10 km, 20 km. Perlahan, kejap mati enjin. Dulu kan manual, sekarang ni dah boleh auto. Jadi nak kata bahawa dulu takut, tak yakin. Nak masuk simpang, nak masuk kanan kiri pun lama madak kat traffic light tu. Nak pusing macam tu kan. Sebab tak yakin dan tak berani. Tapi dah 30 tahun bawa kereta, macam mana rupa dia tuan-tuan? Macam pelosit. Zoom kan. Siapa tu? Itulah Haji Muhammad. Dah contoh kan. Itulah orang tu. Dahsyat dia bawa kereta. Sebab apa? Istilah Melayu, alah bisa, tegal biasa. Benda yang biasa kita buat, akhirnya jadi tak ada apa-apa. Saya tuan-tuan, mula-mula urus jenazah takut juga. Saya terjebak dengan pengurusan jenazah ni ketika umur saya 13 tahun. Dan kes saya ialah kes teraniaya. Ni saya cerita basa-basi dulu lah pengenalan ya. 13 tahun saya mula. Waktu tu saya pegang kunci surau rumah saya lah kat KL. Pukul 3 pagi orang telefon rumah. Ayah aku kata, pengurusi surau telefon, dia suruh buka surau. Kenapa? Ada jenazah nak datang, nak masuk. Malam tu baru sampai daripada hospital. Kita pun turun, rumah saya rumah flat tu, turun buka surau. Lepas tu tunggu dengan pengurusi berdua. Ayah saya tak ikut, dia kata nak kerja, dia kata nak rehat, tak apa, berdua. Jadi jenazah pun datang daripada hospital. Petugas van jenazah pun turunkan jenazah. Mana waris dia? Waris kat hospital lagi, ada beberapa benda yang tak selesai lagi. Tunggulah kejap. Saya tunggu. Jenazah seorang perempuan, jiran saya tapi saya tak apa kenal. Saya dengan pengurusi. Masa tu famous cerita apa tuan-tuan? Famous cerita momok. Kucing melompat, mayat terbangun. Awak mengaji ke kan? Takut gitu. Saya duduk lah baca Yasin apa semua. Tiba-tiba datang akal pengurusi tu, pakcik tu. Kau tunggu kejap boleh tak? Kata dia. Kenapa pula pakcik? Aku sakit perut lah, kata dia. Habis tu nak balik kejap lah, nak buang air. Masa tu kita budak lagi, lurus lagi kan, tak terfikir. Kat surau pun ada jamban juga. Tapi kenapa orang tu nak balik rumah? Ya ke pakcik, cepet sikit lah, jangan lambat sangat, saya takut ni. Tak ada apalah, mayat bukan je boleh bangun, kata dia. Kejap je ni. Dia pergi. Pukul 3 pagi seorang-seorang. Sampai pukul 4 mana orang tua ni kan, geletar dah ni. Saya dengan mayat tu, tua Haris pun tak mana sesat, dia tak tahu. Sampai pukul 5 pagi, dah menggetar dah ni, kecut dah ni kan. Ya Allah, cepatlah sikit ya Allah masa pagi ni. Imam pun baru datang. Imam datang awal. Dia terkejut. Cepat buka surau. Bukan cepat buka surau tu, mayat dalam tu. Tu kes dia. Dan saya tunggu sampailah habis subuh. Pengurusi surau pakcik tu datang balik bila? Dia datang pukul 8 pagi. Sorry lah aku terlelap. Tak guna betul kan. Tapi itu pengajaran saya. Bila saya duduk dengan jenazah, apa yang bermain dalam fikiran saya mengatakan mayatnya akan bangunlah, datanglah makhluk apa ke, tak ada pun. Elok je mayat tu kan. Di situ datang keberanian. Jadi kita kena lalu tu. Ketakutan tu perlu dilalui. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang belum ada keberanian, masa fokus jenazah, buat. Apa saja bentuk jenazah, percayalah dia tak boleh bangun cekik kita. Kalau boleh bangun cekik kita, itu dalam drama Melayu.
Ya, filem Melayu. Cerita yang sebenar tak ada. Jadi kita kena lalui benda tu ya. Ini yang kita akan belajar dalam bab ini. 4 perkara ini. Dan dalam bab praktikal nanti tuan-tuan dan puan-puan, kita akan masuk kepada 4 rukun juga. Mandi, kafan, solat dan ke bumi. Dalam bab mandi nanti, bila kita buat kursus nanti, praktikal mandi nanti, Baldi semua dah siap sini, saya akan buat praktikal mandi itu di dalam masjid ini juga, dalam ruang solat ini juga. Tak perlulah ke bilik mandi jenazah, tak perlulah keluar, kerana kita tidak akan menggunakan air. Tak gunakan air walaupun setitis pun tak guna. Kenapa tak guna air? Macam mana nak nampak? Kita buat simulasi, cara nak pusingkan mayat ke kanan, cara ke kiri, cara nak buat kaki dia, cara nak buang najis dia. Begini yang perlu kita tekankan. Sebab saya dah mengajar kursus ni 11 tahun. Kalau saya buat kursus, kalau pihak penganjur kata, Ustaz kami nak mandikan jenazah betul-betul guna air, praktikal tu betul-betul gunakan air. Bila kita guna air, dia akan jadi 2 musibah, tuan-tuan. Musibah apa? Yang pertama, saya yakin dan pasti tuan-tuan dan puan-puan banyak main air. Itu confirm. Pasal apa banyak main air? Pasal yang jadi model nanti kawan-kawan kita. Time itulah dia nak dajabkan kawan dia. Saya tak habis cakap lagi, dia dah sembuh dah air kat muka kawan dia. Dia geletek kaki kawan dia, cuit kaki pinggang kiri. Kawan tu dah berhenti dah. Berjoget-joget. Lepas tu gelak-gelak. Tuan-tuan yang duduk barisan bulatan yang pertama tu, nampaklah apa yang berlaku, boleh gelak-gelak. Yang rendah-rendah kat belakang tu, yang ninjau dah. Apa tu? Apa tu? Tak tahu apa yang berlaku. Ini biasa berlaku dalam mana-mana kursus pun. Semua peringkat YMA sekolah rendah sampailah jabatan-jabatan kerajaan sekalipun. Kerana apa? Kawan-kawan time tu lah dia nak kena kan. Tak apalah gurauan kan. Tapi apa objektif kita datang sini? Yang kedua, musibah dia kalau kita guna air, yang jadi model tu nanti balik confirm demam panas. Pasal apa demam panas pula? Pasal kesejukan yang melampau. Sebab waktu kita mandikan jenazah tu lah, tuan-tuan banyak soalan. Ustaz, air ni air apa? Ustaz, berapa gayung? Berapa kali? Apa doa dia Ustaz? Nak baca apa? Lagi banyak soalan, lagi lama kawan tu kena mandi. Bila nak habis Ustaz? Tu dia. Tapi kalau kita tak guna air, tanyalah apa pun, kawan tu relax, dah tidur. Jadi saya kata, biar kat sini je. Tuan-tuan kan nampak. Sebab fokus kita ialah macam mana kita nak ngiringkan mayat, nak buang najis. Tuan-tuan bayang je lah air tu mengalir. Begitu. Dalam bab praktikal kafan pula, kita akan buat, insya-Allah saya akan terangkan 4 kaedah. Sebab tadi sahabat saya Ustaz Yahya dah terangkan dah. Kita akan buat pengurusan jenazah kritikal. Ya. Saya kalau bab kritikal ni, saya lebih suka kepada orang yang dah biasa urus jenazah. Tapi saya yakin rata-rata tuan-tuan bapa ni orang yang mungkin baru nak belajar. Tapi tak ada masalah, benda simple je. Walaupun peringkat kritikal saya pun simple. Saya akan terangkan 4 kaedah cara nak bentang kain kafan. Sebut kaedah ni tuan-tuan, kaedah ni bukan hukum, kaedah ni cara. Maknanya kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak cara saya lain, lain benar cara ustaz tu. Saya belajar dulu bukan macam tu ustaz. Ustaz tu lurus macam ni. Saya belajar dulu buat rendah-rendah, ceniak kan. Ikutlah ada cara macam tu kan. Itu style masing-masing, kaedah masing-masing. Pokoknya lah tujuannya macam mana kita nak bagi nampak kemas, menutup aurat, maka jenazah tu dalam keadaan yang sempurna. Itu fokus kita. Jadi 4 kaedah yang saya nak buat ini ialah pertama, kaedah basic, asas, simple je, bentang kain je, dah siap. Jadi kalau tuan-tuan terlupa sekalipun, ingat yang pertama tu pun dah cukup dah. Yang kedua, bagaimana kalau badan dia besar? Ini penting juga. Badan besar, kain kafan kita guna bidang 60, tapi mayat tu bidang 90. Macam mana nak buat ni? 90 bidangnya ni, nak jahit ke kan? Kan dah pening kepala. Jadi kita ada kaedah cara nak bentangkan. Yang ketiga, bagaimana pula kalau badan dia ni jenazah kritikal. Ni dia, jenazah repun, jenazah yang ada penyakit kronik, HIV, AIDS, TB, COVID. Bagaimana pula kalau jenazah tu ada ulat banyak, busuk, jenazah yang ada yang terbakar, yang lemas, bagaimana cara nak bentangkan kafan dia? Nanti kita terangkan. Dan yang keempat, kaedah yang sesuai, merangkumi semua kaedah yang 1, 2, 3 tadi.
tetapi dia lebih mudah, efisien, sesuai untuk lelaki dan wanita. Bermaksud, walaupun tuan-tuan tak nampak, mana dia ustazah yang ajarkan kami nanti, tak perlu bimbang. Kaedah yang saya buat untuk peserta lelaki, kalau kematian isteri ke, anak perempuan ke, saudara perempuan ke, dia boleh bentang cara yang sama. Untuk yang perempuan, wanita, kalau meninggal suami dia, anak lelaki, siapa saja lelaki, maka dia boleh guna cara yang ini juga. Makna kaedah keempat desain untuk lelaki dan wanita. Banyak orang yang asingkan. Kapan ni untuk lelaki, kapan ni untuk perempuan. Padahal sama je. Sama je tuan. Ya, bukannya kita jahit buat cotton ke, buat apa ke, tak ada. Ya. Kain kapan yang saya gunakan ni tak banyak, 10 meter. 10 meter je untuk lelaki dan wanita. Dan boleh sampai 11 lapisan. Macam mana 10 meter kain, bila dilipat jadi 11 lapisan. Cukup untuk menutup aurat mayat. Kalau saya pakai baju ni jubah 1 lapis. Dalam ada t-shirt, lapisan kedua. Baru 2 lapis. Dah tutup aurat dah. Tapi bagaimana kalau 11 lapis? Lebih menutup aurat. Di sini kita pentingkannya. Baik, cuba praktikal kafan. Praktikal solat nanti pula, kita akan buat juga sama-sama. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pun dah biasa solat jenazah. Kan? Tadi berapa takbir? 4. Saya akan terangkan bagaimana keadaan dia dan sebagainya. Cuma bezanya solat jenazah kali ini kita akan terangkan juga bagaimana solat jenazah gaib. Pernah dengar? Pernah kan? Solat jenazah gaib pernah dengar kan? Persoalannya siapa yang gaib? Kita ke gaib? Mayat yang gaib? Siapa yang gaib? Mayat lah yang gaib kan? Takutlah ada pemahaman solat jenazah gaib. Apa dia? Asal solat jenazah dia gaib. Asal solat jenazah dia gaib kan? Boleh jadi juga kan? Saya akan terangkan bagaimana rukunnya, bagaimana waktunya, sampai bila tempoh yang dibenarkan, di mana dan sebagainya, insya-Allah. Dan yang keempat, praktikal ke bumi jenazah. Tak perlulah pergi kubur. Kat mana sini kubur je? Dekat tak kubur? Belakang ada kubur? Ada dekat. Jauh sikit lah. Tak perlulah kita ramai-ramai naik kereta ke pergi sana, tak payah. Dalam ni juga kita kuburkan orang tu. Dia bukannya tentang macam mana ukuran gali kubur, macam mana dalam kubur. Tak perlu kita belajar. Sebab benda tu memang dah ada dah penggali kubur. Dah ada dah orang yang bertugas kerja dia macam tu. Jadi yang perlu kita fokuskan dalam bab rukun pengebumian ini ialah macam mana nak turunkan jenazah ke kubur. Sebab masalah yang berlaku di tanah kubur ialah yang turun satu mayat. Kita nak sambut ni, satu mayat. Yang sedia nak menyambut ni biasa 3 orang. Tapi yang bagi arahan dekat atas 30 orang. Tu masalah dia. Semua nak bercakap. Tengoklah hiruk pikuk ketika nak turun jenazah. Tu kepala tu, tali tu buka, badan tu sikit kan, tanah. Semua nak bercakap, tuan-tuan, serabut. Jadi bila kita faham, tak perlu orang bercakap pun, suasana macam mana pun kita dah faham dah nak buat apa. Mengiringkan ke kiblat, buka tali, sendal tanah. Beginilah bagaimana cara hukum dan sunnah yang sepatutnya. Baik, dalam bab ini teori dan praktikal ni berjalan secara santai dan saya tidak mahu tuan-tuan rasa macam terperangkap dalam situasi kursus ni. Kalau rasa macam tak tahan sangat nak pergi tandas, pergi je. Ya, kalau ada soalan angkat tangan, tanya. Kalau nak pergi tandas tak payah angkat tangan. Please teacher, may I go out? Tak payah. Get out je kan. Ya, santai saja. Dan kita insya-Allah akan berehat juga dalam pukul 10.30 ke 10.40 ke. Berehatlah ya sekejap. Nak rengang-rengangkan tulang, saya pun nak minum air ke apa sikit. Kemudian kita sambung balik dan terus pada praktikal sampai pukul 3 petang insya-Allah. Bukan dia? Belum. Sehabisnya pukul 11 kita habiskan. Pukul 11 Pukul 12 lah, 12 ataupun 12.30 kita lajak sikit. Saya yakin tuan-tuan ada kenduri. Saya pun lepas ni nak lajak ke Dungun pula, ada program lain pula. Ya. Jadi insya-Allah kita habiskan sehabis mungkin. Ada persoalan tanya saja. Baik. Rujuk kepada slide kita pertama, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Simple saja. Orang yang sedang nazak ni, pertama, sebelum kita buka ni, orang tengah nazak macam mana keadaan dia? Jawab je. Okay. Orang yang tengah nazak macam mana keadaan dia? Dia tengah nazak dah kan? Cungap-cungap. Penat. Okey lagi? Sesak nafas.
Orang tengah nazak macam mana keadaan dia? Ha? Dahaga. Betul. Lagi? Mana semua jawapan ni betul lah. Maknanya keadaan yang biasa kita nampak orang tengah nazak. Tapi jawapan yang paling tepat, ada jawapan paling tepat. Apa dia? Orang yang tengah nazak dalam keadaan terbaring. Pernah nampak orang yang nazak berdiri? Kau kenapa? Nazak. Tu bukan nazak, tu semput. Kan? Jadi betul lah, bila dia baring, sesak nafas, dia dahaga, dia cungap-cungap, itu adalah keadaan yang berlaku. Bila seorang tu baring dalam keadaan yang kita nampak macam tadi contohnya perempuan kata, mata dia ke atas, sesak nafas, itu tanda-tanda nazak. Ya, makna dia dalam keadaan yang dia tak boleh nak kontrol diri dia. Maka ketika itu Nabi ajar ikut sunnah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang hampir mati ni. La ilaha illallah, itu sahaja yang Nabi sunnahkan pada kita. Tak perlu panjang sangat, macam dalam drama Melayu, macam sinetron. Asal orang meninggal saja mengucap panjang. Ini masalah orang kita. Kalau buat drama, kalau buat filem, orang tengah nazak boleh mengucap panjang. Ikut saya bang, asyhadu an la ilaha illallah. Dia ajar macam tu kan. Yang heran tengah nazak boleh ikut, asyhadu an la ilaha illallah. Tak payah suruh, siap sambung. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia diam kejap. Aku bersaksi. Ini pembongak tuan-tuan. Mana ada orang mati mengucap panjang siap maksud lagi kan. Tapi dalam drama Melayu boleh. Nak tunjukkan husnul khotimah tu, kadang-kadang jari macam ni. Siap bertasyahud lagi dia kan. Sebab berlakon. Bila berlakon ni dia ikut arahan pengarah. Kalau pengarah tak puas hati, cut. Bangun balik mayat tu. Kenapa tuan? Kurang feeling, kau buat sekali lagi. Mati balik. Hidup balik, mati balik, hidup balik, mati balik. 30 kali pun tak ada masalah. Sebab apa? Berlakon. Hakikatnya orang nak mati ni, sebut kalimah Allah pun bukan perkara yang mudah. Bukan perkara mudah. Allah sebut dalam Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusabbitullahu allazina amanu biqauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala, dia teguhkan ucapan orang beriman dunia dan akhirat. Bermaksud apa? Teguhkan ucapan orang beriman ni? Maksudnya, kalau orang ni orang beriman, dan tentulah bila beriman, dia buat amal soleh, jaga hak Allah, jaga hak manusia. Ketika dia meninggal dunia, dia pasti akan dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Sekalipun dia meninggal sendirian dekat rumah, seorang-seorang. Tahu-tahu dah 3 hari dah dia meninggal. Ketika dia nazak, dia dapat ucap ke tidak? InsyaAllah kalau dia beriman, dia beramal soleh, dia dapat ucap. Siapa yang ajar? Allah yang akan ingatkan kalimah tu pada dia. Ini janji Allah, rahmat Allah. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah juga boleh sesatkan orang zalim. Ni takut kita ni. Siapa orang zalim? Orang yang zalim kepada diri sendiri dengan perbuatan dosa, maksiat, tak bertaubat. Ketika dia nak mati, di hujung-hujung usia dia, orang ramai berkumpul, seorang-seorang ajar dia la ilaha illallah. Dia nak mengucap, Allah tak izinkan. Tak lepas sampailah tak dapat nak mengucap, Allah boleh sesatkan dia. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Sebab itulah kalimah la ilaha illallah ni adalah sunnah Rasulullah untuk orang hidup kepada orang yang hampir nak mati. Adapun bukan kerana kita dia dapat sebut, kerana Allah izin ke tidak. Jadi kita ni buat usaha kita je. Jadi kita ajar dia la ilaha illallah. Begitu. Tak perlulah mendayu-dayu, tak perlulah panjang sangat, dan jangan laju sangat. Ikut saya, la ilaha illallah. Jangan macam tu tuan-tuan, itu azan nama dia. Silap-silap dia bangun lempang kita. Cepat sikitlah kan. Dan jangan laju sangat pula. Afro zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak boleh, dia tak boleh ikut. Kita ajar satu-satu, bisik kat telinga dia la ilaha illallah. Bagi dia
tenang. La ilaha illallah, sehingga dia dapat mengucap sendiri. Dah dapat sekali, cukup. Jangan paksa lagi. Dah dapat dah, alhamdulillah, nah tasbih, teruskan. Tak boleh. Sekali pun cukup. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir kalam dia sempat ucap la ilaha illallah, masuk dalam syurga. Maka kalimah tu biarkan terakhir. Jangan dia dah sebut la ilaha illallah, kita ajak dia bersembang pula. Nak air bang? Nak. Tak boleh. Jadi kita kena bantu dia ucap sekali lagi. Ingat ya, la ilaha illallah. Kalau macam kata dia tak dapat mengucap, tuan, ada keadaan yang koma, ada keadaan yang dia kelu lidah dia, maka minta tanda-tanda. Bang, kalau dengar kalimah la ilaha illallah, cuba abang gerakkan mata, tanda abang terima kalimah ni. Cuba abang gerakkan lidah abang, cuba abang gerakkan tangan, supaya kami tahu abang terima la ilaha illallah. Dia pun digerak, insya-Allah dia terima. Dah, biarkan dia pergi dengan tenang. Ya, itulah sebaiknya. Baik, ada soalan dalam bab tu? Ya tuan? Baik, sekiranya la ilaha illallah pun tak bersebut, kita ajar dia yang paling ringkas. Allah pun boleh. Allah tak dapat juga, semampu yang boleh. Dan sekiranya bila dia dah meninggal dunia tak dapat ucap la ilaha illallah, kita tak dengar sebut Allah pun tak lepas, tanda pun dia tak tahu. Baik, tanya dapat tak dia mendapat, insyaAllah tak perlu lah, tak dapat, sian dia, manalah pergi nanti. Tak payah, tu urusan dengan Allah ya. Baik, ada soalan lain? Baik, tak ada, kita masuk slide yang kedua. Bacakan mana-mana surah dari Al-Quran di sisi pesakit. Orang tengah nazak ni, bacakan apa saja ayat Quran, kerana Al-Quranu syifa. Quran itu ialah penyembuh, penawar. Bacalah. Saya tahu Al-Fatihah aja, baca Al-Fatihah. Saya tahu Qul Huwallahu Ahad aja, baca Qul Huwallahu Ahad. Apa yang kita reti baca. Saya tak pandai baca Quran, tak pandai Al-Fatihah pun boleh lah kan. Baca surah Yasin, tu antara kaedah dia. Baca surah Ar-Ra'd, kita bacakan pada dia. Antara sunnah Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakarat, Siti Aisyah membacakan dua surah yang ringkas, yang pendek. Qul a'udzu birabbil falaq. Surah apa tu? Al-Falaq. Dan Qul a'udzu birabbin nas. Surah An-Nas. Dua surah ini adalah surah yang Siti Aisyah bacakan kepada Rasulullah SAW. Kita boleh baca pada orang sakit. Ya? Baik, selesai bab ini. Yang ketiga, tunaikan apa jua hajat pesakit. Orang tengah nazak ni kadang-kadang dia minta yang bukan-bukan. Selagi kita boleh tunaikan, tunaikan. Jika tak mampu, jangan marah, jangan tinggalkan, maka pujuk dia baik-baik, bagi tahu dia dengan baik. Dia minta air, bagi. Nak air, kata. Air, kita bagi dia. Nak air kosong. Tak nak air kosong. Nak air apa? Air, kata dia. Nah air gau, tak nak air gau juga. Nah air tu, tak nak. Bantu pula fresh orange, nah fresh orange, tak nak. Kopi O, tak nak. Dah apa yang kau nak ni, aku maululah aku ni kan. Nak air, kau nak air apa? Sabar tu tuan. Kita kadang-kadang nak melayan orang sakit ni, dia diuji, kita pun diuji. Kita kena banyak sabar. Air, kata dia. Tolonglah bang, cakap air apa nak. Sabar, kata dia. Kau ni tahu tak musim boykot sekarang ni, kau tahu tak Israel? Jangan bersyarah tentu kan. Tak guna kita bersyarah. Kalau kita rasa macam tak nak beli, cakap baik-baik. Tak malah bang, jauh kat Jongko dia tak ada budak lah tu kan. Bisa kata. Sekarang ni musim boykot. Kalau saya pergi sana beli, habis orang viral muka saya nanti. Kan cakap tu kan. Sabar, minta lah benda lain. Air kopi kampung kau apa kau ada kan. Cakap baik-baik. Ya. Kalau kita marah dia, kita tinggalkan dia, dibimbangi syaitan akan ambil kesempatan di hujung-hujung usia dia. Itu memang perjanjian syaitan dengan Allah, yang mana Allah izinkan untuk dia hidup sehinggalah dia boleh memurtadkan, mengkufurkan Bani Adam sehingga hari kiamat. Itu memang kerja dia. Jadi di hujung-hujung tu dia akan cuba, antaranya dia menyamar, mungkin arwah nenek dia, arwah mak dia datang balik.
Dia ingat mak dia. Mak, saya sakit mak. Mak nak bawa kamu ke syurga. Ikutlah mak. Macam mana mak? Kamu kena keluar daripada Islam. Agama kita sebenarnya agama Yahudi, Nasrani, Majusi. Dia akan cuba murtadkan kita. Wa'iyadzubillah. Bagi orang yang lemah imannya, tak ada orang yang bantu dia, tak ada orang yang ingatkan dia la ilaha illallah. Orang pun abaikan dia. Dia antara orang yang mudah terjerumus ke lembah kekafiran, kekufuran. Sebab tu orang sakit jangan ditinggalkan kesendirian. Kena bergila-gila, adik-beradik, anak-anak, gila-gila jaga. Ya? Tak tahu bila masa habis nyawa dia. Jadi kita kena pastikan. Sebab apa? Di hujung nasib kita pun tak tahu bagaimana. Hujung usia kita tak tahu. Maka harapkan orang sekeliling lah, jangan tinggalkan aku di saat aku di hujung usia. Tu kena ingatkan anak-anak ya. Baik. Habis 3 perkara. Bab yang keempat, perkara yang keempat tak ada dalam nota, tak ada dalam slide. Apa dia? Bagaimana orang yang tengah sakit ini, orang yang tengah nazak ini, kita kena bimbing dia supaya husnuzon kepada Allah. Sangka baik pada Allah. Orang tengah sakit dia mengeluh. Aduh sakitlah, aku ni dah semayang dah buat, haji aku dah buat, puasa aku dah buat, semua aku dah buat. Kenapa Allah uji aku macam ni? Ada mengeluh. Ketika itu mintalah dia bersabar. Ini ujian Allah. Tanda Allah sayang kita. Kalau dia mengeluh lagi, aku ni banyak dosa, tak kisahlah dengan ke manalah orang cakap aku tak kisah. Dia dah putus asa dah. Katalah, Allah tu maha pengampun, maha penyayang, istighfar. Allah takkan biarkan kita. Pujuk dia. Sebab ada satu hadis qudsi. Allah Ta'ala menyebut, aku menurut sangkaan hambaku. Jika hambaku bersangka baik kepadaku, maka aku akan beri dia kebaikan. Jika hambaku sangka buruk padaku, maka aku biarkan dia dalam keadaan kesesatan. Bimbinglah orang sakit dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Sangka baik atas segala ujian yang Allah bagikan pada kita. Ya, Allahu a'lam. Baik, topik yang kedua. Ada soalan setakat ni? Tak ada, alhamdulillah. Bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Baik. Orang yang baru meninggal dunia ucap apa? Kita terima berita kematian, kita kena ucap apa? Saya ingatkan alhamdulillah. Alhamdulillah, mati juga kau kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 155, 156, wa basyirus sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Orang yang bersabar, dia dapat kabar gembira. Siapa? Alladzina idza sabathum musibah, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini datang daripada Allah, kepada Allah lah kita kembali. Ini kalimah istirja, kalimah musibah. Bukan hanya bila terima kematian. Dapat berita orang sakit pun kita ucap. Berita yang menjadikan kita, berita yang mendukakan kita, berita benda yang menyebabkan kita rasa macam putus asa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja, inilah kalimah musibah. Ya. Dan kalimah ini dia bukan khusus kepada orang Islam. Banyak orang ingat orang Islam je kalimah ni. Kalau orang kafir meninggal, kalau Yahudi meninggal, kalau Hindu, Buddha, Kristian, Nasrani, semua dah meninggal, kita ucap apa? Ucap apa? RIP. RIP. Ramai orang ucap RIP. 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 Komen kat Facebook, Instagram. Apa tu RIP? Rest in peace, kata dia. RIP. Apa maksud rest in peace? Berehatlah kau dengan tenang. Bersemadilah kau dengan aman. Keyakinan kita sebagai orang Islam, orang beriman, adakah orang yang mati tanpa Islam, tanpa iman ni boleh hidup dengan aman ke akhirat? Adakah dia boleh tenang ke akhirat? Tak boleh. Maka RIP ni tidak boleh kita ucap sebut pada orang bukan Islam. Hukumnya haram. Tak boleh ucap RIP. Dah kenapa pula? Sebab itu seumpama hajat kita, doa kita, rest in peace. Dia nak tenang macam mana? Sebab benda ini pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW sendiri. Ketika mana Abu Talib, bapa saudara Nabi, dalam keadaan nazak. Ketika itu Nabi datang di sebelahnya memujuknya, wahai pakcik,
Ucaplah la ilaha illallah. Kalau pakcik ucap kalimah ini, saya yakin pakcik akan masuk ke syurga. Disuruh pakcik ucap. Abu Jahal pun datang. Abu Jahal kata apa? Ya Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad. Kau kena kekal dengan agama nenek moyang kita. Setelah dipujuk, dirayu, akhirnya Abu Talib kata, ya Muhammad, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Maknanya dia tak terima Islam. Dan matilah dia dalam keadaan kufur. Lalu Rasulullah sedih, pakciknya ni tak dapat nak selamatkan. Dan setelah pakcik dia meninggal, Rasulullah pun berdoa di tepi mayat pakciknya, wahai pakcik, aku berjanji akan mendoakan keampunan Allah kepada pakcik. Padahal pakcik dia meninggal dalam keadaan kafir. Nabi kesian pakcik dia, nak minta Allah ampunkan dosa pakciknya. Lalu perkara ini ditegur oleh Allah Ta'ala. Surah Taubah ayat 113. Tidak boleh mana-mana Nabi atau orang beriman mendoakan kepada orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu kaum keluarganya sendiri. Sesudah nyata orang musyrik itu tempatnya di neraka, maka Allah larang. Maka Nabi pun tidak teruskan hajat. Kalaulah Nabi pun tak boleh dilarang Allah, apatah lagi kita. Maka tak boleh sebut apa-apa doa kepada orang kafir yang mati, sekalipun perkataan itu RIP. Itu bukan budaya kita. Budaya kita ialah, cara kita ialah, bila orang kafir, orang Islam, siapa pun meninggal, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yahudi mati, Zionis mati, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Sesungguhnya dia datang daripada Allah. Daripada Allah lah dia akan dihadapkan balik, kembali pada Allah. Itu ucapan dia, ya. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Baik. Yang kedua, orang yang baru meninggal dunia ni biasanya mata dia terbuka. Nah, jangan kita takut pula. Tengok je, tadi dah tutup, terbuka mata dia. Kadang-kadang macam tu, bila kita selak kain, macam mata dia. Kita pun pandang ke atas, apa dia padang tu bang? Tak tahulah kan. Itu bukan kerana hantu raya, bukan kerana saka, bukan kerana iblis, tapi itu adalah fitrah kejadian manusia. Bila orang tu mati, mata terbuka, urut mengecut, badan mula tegang, biji mata ini mula membengkak, maka dia keluar. Itu biasa. Maka ketika berlaku di zaman Rasulullah SAW sendiri, ketika itu Abu Salamah radhiyallahu meninggal dunia. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, mata dia terbuka. Bila sahabat tengok matanya terbuka, sahabat pun bercakap-cakap. Bercakap-cakap macam mana? Macam kita lah. Tengok pelik sikit. Apa kena mata terbuka? Apa dosa dia dulu? Ikut dia macam tu kong. Kenapa tangan dia macam tu? Kita suka nak mengulas apa yang kita melihat pada jenazah. Lalu Nabi SAW pun segera menutup mata Abu Salamah. Sunnah kita tutup mata mayat. Nabi tutup dan Nabi melalui ubun-ubun, melalui kepalanya. Bila dia tak demikian rohnya. Itu adalah fitrah. Tengok kan. Maka bila kita dah nampak mata buka, tutuplah. Dan Nabi kata pada para sahabat, hendaklah kamu berkata yang baik-baik. Jangan cakap yang kamu bukan. Cakap yang baik-baik ketika ini. Kerana ketika ini malaikat semua mengaminkan kata-kata kita. Nabi suruh cakap baik-baik. Baik, itulah menjadi kias kepada kita. Lepas solat jenazah, imam akan pusing belakang. Apa kita nak saksikan pada mayat ini? Baik. Apa kita nak kata pada mayat ini? Baik. Kias kepada yang Nabi cakap tadi. Ucaplah yang baik-baik, kerana ketika ini malaikat mengaminkan doa kita. Setiap benda ada sumbernya, ada rujukannya. Maka kita ikutlah. Boleh. Bismillahimillati, Bismillahi sunnati wa ala Rasulillah, wa ala sunnati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Time tutup mata boleh, time mandikan jenazah boleh, time turunkan jenazah ke liang lahat pun boleh. Kita baca. Sama ada sebut millati ataupun sunnati, sama. Maksudnya jalan. InsyaAllah. Okey? Baik, Ustaz Haji. Baik.
Nak tutup mata, mata tak tutup lagi, terbuka lagi. Apa perlu kita buat? Ini dia kaedah dia. Pertama, urut kedua-dua mata dia tu. Cuba ikhtiar urut. Kalau rasa macam kesat sikit, kita gunakan bantuan minyak. Minyak apa yang selalu ada kat rumah? Minyak masak. Guna minyak masak. Kalau guna minyak masak, jangan guna minyak masak yang dah goreng ke keli malam. Dah goreng ke keli tu bertakur tu, ambil lah dalam kuali tu ada lagi. Dikocak naik segedak tu kan. Sapu kat mayat ni, datang kucing dia jilat kan, sebab rasa ikan kan. Guna yang barulah, sikit je pun. Minyak masak, minyak zaitun, baby oil tu kita boleh guna. Yang penting sesuai. Jangan guna minyak cikapak pula. Kobel-kobel mata mayat nanti. Apa dia lah kan. Jangan. Yang logik, kita urut perlahan, urut mata dia sampai dia terpejam. Sekiranya tak jadi, dah urut-urut, terbuka lagi. Guna kaedah yang kedua, kita perlukan bantuan lain. Cari batu-batu kerikil kat tepi jalan yang besar-besar kecil-kecil tu kan. Ambil, basuh, confirmkan tu batu. Mana tahu tak kucing, sia-sia je letak kat mata mayat kan. Confirmkan ni batu ni, betul-betul. Okey, ambil, letak. Batu dalam ukuran yang sederhana besar, janganlah besar sangat. Tak ada batu, cari bata pula kan. Bolehlah bata tu ambil sebelah kan. Dah. Jangan besar sangat, sikit je. Tak jumpa batu yang sesuai, rabur dalam poket kita ni, kat kocik seluar tu ada duit shilling. Ambil duit shilling 50 sen tu, yang besar tu. Tu antara alatnya. Tak boleh, tak ada shilling, kita ada logam yang sebesar shilling tu pun boleh. Apa logam. Letak kat mata mayat, tujuannya nak menutup mata mayat tu pun boleh. Ada orang cakap, Ustaz, mana boleh letak shilling kat mata mayat? Ini dah macam budaya orang Cina. Kalau mati letak duit kat mata, tak boleh, kata dia. Kita kena faham, itu cara mereka, biarkan dia. Kita hanya guna kaedah ini untuk menutup mata mayat. Sebab dalam kaedah fiqh ada menyebut al-umuru bil maqasidihah. Setiap benda yang kita buat bergantung pada tujuan. Inna ma'amalu bin niat. Niat kita untuk apa? Untuk menutup mata mayat. Ini alat saja. Letak. Boleh. Tak ada masalah. Cuma kalau guna shilling, saya nasihatkan pada tuan-tuan dan puan-puan, jangan dibiarkan lama sangat. Takut terlupa. Dah letak duit kat mata mayat tu, lepas tu tutupkan kain. WhatsApp masuk. Oh, WhatsApp masuk. Telefon jawab. Leka dah. Mayat tu dah duduk situ dah. Bila mayat dah ada situ, jiran-jiran pun datang. Ni masalah je. Jiran-jiran datang, arwah ni baik, cukup suka bersedekah. Dia ni orang yang paling baik. Saya nak tengok muka dia, boleh tak? Boleh, buka lah kak. Dia buka je, astagfirullah, mata duitan, kata dia. Sudah jerit, satu bandar jengka kecoh. Jadi sebelum orang datang, sebelum jiran datang, sebelum siapa pun datang, kalau kita dah guna kaedah tu, alihkan segera. Jangan bagi orang nampak. Ya, takut orang salah faham. Alihkan. Kaedah yang keempat yang kita boleh buat ialah guna selotip. Ambil selotip kertas yang nipis tu, gam dia nipis, boleh koyak kan? Daripada kelompok atas tarik ke bawah. Itu antara kaedah lah. Ya, selotip kertas. Jangan tuan-tuan pakai double tape. Gam dia kuat. Sekarang buka kan tersiat kulit mayat tu kan, sia-sia je kan. Ya, tapi kalau saya tuan-tuan, bidang saya bukan hanya menguruskan jenazah orang Islam. Saya memiliki lesen pengurusan jenazah bukan Islam juga, orang kafir pun saya buat. Sebab tu orang panggil saya Ustaz Undertaker. Jangan main-main. Bukan kerana Undertaker wrestling. Saya tak pernah main wrestling tournament ke apa, tak pernah. Tapi ini adalah satu bidang yang saya ambil, namanya Diploma Science in Embalming and Undertaker. Nama bidang tu. Sains pengawetan dan pengurusan mayat. Yang saya belajar di Manila, Filipina. Ya, cara nak menguruskan jenazah orang bukan Islam. Bagaimana kaedah dia? Okey. Mata mayat itu dia tak tutup guna selotip, tak guna batu. Tapi dia guna cara yang lebih drastik. Apa dia? Guna gam. Gam uhu. Dia kelopak mata mayat tu. Baik macam ni, kata dia. Tapi pensyarah saya tak cakap lagi 9 tuan. Cakap orang putih lah. Saya alih bahasa. Macam ni, mulut dah terbuka, kita gam dengan mulut, dengan gam. Mulut tu kita gam. Tutup rapat. Memang takkan terbuka selamanya.
Saya ada video nak tunjuk tuan-tuan. Apakah proses itu? Ya. Buka sekejap video dia. Saya tunjuk. Time ni dah saya nak berehat. Mana video dia tu? Video ni tak apa. Boleh rakam, boleh ulang tayang. Boleh tidak apa. Tuh. Dah belum? Tak boleh buka pula. Laptop awak? Bukan? Tak boleh baca lah tu. Kena pakai laptop sendiri. Lens swab. Boleh. Ni laptop siapa? Okey. Ya. Kamu nak dulu. Okey. Tak dengar? Baik. Suara tak apa clear kan? Jadi saya terangkan. Ini adalah proses pengawitan mayat, yang mana setiap mayat bertukar Islam, maka setiap kali mereka meninggal, biasanya dia akan simpan mayat 3 hingga 4 hari. Itu biasa standard. Makna kata urusan mereka ni kerana adat. Mayat kalau disimpan lebih daripada 12 jam ataupun 6 jam ke atas, dia akan mula mereput, membusuk. Jadi
Bagi mengelakkan mayat ni cepat membusuk, dia perlu awet mayat tu. Kaedah pengawetan mayat ni atau kita panggil sebagai embalming, dia ada 4 kaedah. Ini sebagai makluman je tuan-tuan, ya. Apa dia yang pertama? Namanya ialah surface embalming. Surface embalming ni ialah kaedah kita letak bahan kimia yang namanya formalin, diletakkan di atas badan mayat, dimasukkan di dalam hidung melalui kapas, telinga, mata dan sebagainya. Ini kaedah ini biasanya digunakan kepada ikan-ikan yang ditangkap di laut untuk menjamin kesegaran dia tu. Orang letak formalin nak bagi segar. Itulah bahan yang digunakan pada mayat juga untuk lambat mereput. Yang kedua namanya ialah hypodermic embalming, iaitu kaedah memasukkan formalin ke dalam tubuh badan mayat dengan cara menyuntik, injection, sebanyak 5 liter formalin. 5 liter tuan-tuan, banyak. Disumbat ke dalam badan mayat, dia cucuk tang sini, cucuk tang sini, cucuk tang sini, tang sini, cucuk tang sini, sampai bawah cucuk. 5 liter dah, banyak tu. Yang ketiga namanya ialah arterial embalming. Kaedahnya ialah masukkan ubat formalin juga ke dalam tubuh badan mayat, tetapi bukan melalui suntikan, iaitu melalui urat dalam badan mayat, iaitu urat besar, arteri dan vein. 2 urat inilah yang digunakan oleh orang yang ada dialisis, cuci darah bawah pinggang. Biasanya ambil kat sini, bawah lengan, atas hari-hari, bawah paha. Bagi orang cuci darah, dia ambil kat sini, hari-hari ni dicungkil 2 urat tu, yang bahagian arteri untuk memasukkan ubat formalin sebanyak 12 liter, dan di bahagian vein untuk menendang saki-baki darah yang ada sebanyak 6 liter. 6 liter darah dalam badan mayat kita keluar, 12 liter top up. Ubat tu akan masuk menjalar ke seluruh badan, dia akan menyebabkan badan mayat itu mengeras, dan akan mudah untuk mayat itu diuruskan dan lambat proses mereput. Dan setelah selesai ubat masuk, kaedah yang keempat namanya cavity embalming, iaitu kaedah yang kita gunakan macam saya kata tadi, iaitulah kita akan tebuk satu lubang dekat dalam perut mayat. Allah Maha. Kita akan tebuk satu lubang dalam perut mayat, yang mana lubang ini akan dibuat sebesar lebih kurang shilling 10 sen atau 20 sen. Untuk memasukkan satu besi namanya troka. Ni yang saya tadi tunjuk. Ni besi dia, hujungnya tajam, kelilingnya lubang, dan belakangnya ni ada satu lagi lubang. Masukkan tiup vacuum, tebuk ke dalam perut ni, dia akan hubung Zap untuk menghancurkan organ-organ dalam badan mayat. Hati, limpa, usus, jantung, perut, pundi kencing, buah pinggang, semuanya dihancur dan disedut keluar. Bila saya sebut sedut, dia guna mesin, bukan saya sedut. Betul sedut, zap, sedut. Cucuk sini, cucuk sehingga habis. Kenapa buang macam tu? Kerana dalam badan mayat ini organlah punca mayat cepat membusuk, maka dia perlu keluar. Namanya cavity embalming. Ya. Baik, bila sebut tentang embalming tuan-tuan, kita orang Islam alhamdulillah syukur pada Allah Taala tidak perlu melalui proses ini. Kita orang Islam bila meninggal hari ini juga biasanya kita kebumikan. Namun bagi orang Islam yang meninggal di luar negara, kita bercuti dekat Eropah, kita bercuti dekat Myanmar, kita bercuti kat China, bercuti kat Australia, mati kat sana, family kata bawalah balik, tanamlah kat jengka ni, saya nak tengok dia depan mata saya. Maka mayat pun dibawa balik. Sampai-sampai buka keranda, elok je dia dah seminggu dah meninggal, tapi macam baru meninggal semalam. Nampak cantik je, nampak bersih je. Memang cantik dan bersih di luar, tapi sesungguhnya dalamnya hancur sehancur-hancurnya. Sebab itulah Nabi dah pesan, mana kamu meninggal, situlah kamu kebumikan. Tak payah bawa balik mayat. Ya. Tengok Tok Guru Harundin meninggal kat mana? California. Dia dah pesan, kalau aku mati, jangan bawa balik mayat aku. Bukan
bukan dia tak ada duit. Ramai orang dia tapi bukan duit, tapi dia fikiran kerana kesakitan, penderitaan. Mayat juga merasai sakit. Kata Nabi, barang siapa yang patahkan tulang orang hidup, dia juga barang siapa patah tulang orang mati, dia seumpama patahkan tulang orang hidup. Mana kata orang hidup kalau kita patahkan tulang pun sakit, orang mati pun sakit juga. Begitulah keadaan dia. Ya, maka jangan bawa balik melainkan keadaan tidak mengizinkan kita. Contoh, kita bercuti di negara China. China satu-satunya negara, ada lagi negara lain, tapi antara negara yang terkenal tidak boleh mayat asing dikebumikan di tanahnya. Dia tak benarkan. Melainkan mayat itu dibakar. Takkan nak bakar, terpaksalah bawa balik. Maka itu hukumnya harus bawa balik. Selain daripada itu, tidak dibenarkan, haram hukumnya. Ya, baik. Kita orang Islam kat sini yang meninggal di dalam negara Malaysia, orang Indonesia, Pakistan, Bangladesh yang banyak bekerja kat Malaysia ni, kalau dia meninggal nak bawa balik keluar negara, mereka lalui tak proses ini? Lalu juga. Cuma di Malaysia tidak seketat undang-undang di luar negara. Kita bila ada orang request, kita kata kat Malaysia boleh tanam lah. Tak, keluarga nak bawa balik juga. Kami hanya guna dua kaedah, yang pertama dan kedua tadi. Iaitu apa dia? Yang pertama surface embalming, yang kedua hypodermical embalming, cucuk. Kita pasal ubat cucuk je. Kami tidak akan godok mayat, kami tidak akan buang organ. Itu bukan polisi. Di luar, yes, mereka buat. Walaupun negara Singapura, walaupun Thailand, walaupun Indonesia yang dekat dengan kita. Inilah kaedah yang dipakai. Ya, baik. Itu tentang kaedah ni. Betul ya? Baik, ada soalan setakat ni? Saya kontrol. Pakai gigi mas dulu tanya. Pakai gigi. Bagus soalan Haji. Kita akan masuk tentang bab gigi tu ni. Saya ambil ni dah ya. Sumbatkan kapas ke dalam dua lubang hidung dan telinga mayat. Orang meninggal ni sumbat kapas. Kenapa nak sumbat kapas ke hidung dan telinga mayat? Untuk mengelakkan apa? Binatang masuk. Anjing, kucing, binatang, serangga, semut, lalat, lipas, apa-apa binatang, serangga-serangga ni lah, kecil-kecil ni. Maka kita tutup dengan jumlah sekadar yang boleh. Kenapa saya kata sekadar yang boleh? Sebab orang kita bukan buat sekadar yang boleh, selagi boleh. Disumbat kapas tu, boleh lagi ni, boleh lagi ni, kembang hidung mayat tu. Bila kita nak uruskan mayat, nak buka balik, nak buang kapas tu, apa kembang sangat hidung orang ni. Tarik kapas, la ilaha illallah, dari tekak ni kapas. Jangan seksa mayat. Ya, sekadar yang boleh sikit je. Ya, untuk mengelakkan serangga masuk, untuk mengelakkan cecair dalam badan keluar. Itu saja. Okey? Baik. Baru yang keempat, keluarkan gigi palsu. Soalan tu Haji tadi. Macam mana kalau orang tu pakai gigi palsu? Katakan ada gigi palsu yang keluar masuk, malam tidur dia buka, letak dalam cawan, klekeng kan. Haji pakai. Boleh tunjuk contoh. Siang buka, pakai balik. Bangun pagi ambil balik, pakai. Jangan bagi cucu tengok air tu. Cucu tak tahu dia minum kan. Maka gigi palsu yang keluar masuk ini, ketika orang tu tengah nazak, keluarkan. Kalau dia baru meninggal pun cepat-cepat keluarkan. Bimbang dia tertelan. Kalau besar macam tu, mana jatuh? Kat sini dah kena cungkil balik. Susah. Maka keluarkan segera. Kalau dah keluarkan, boleh tak masuk balik atau pulang. Kan? Kalau benda tu mengaibkan dia, selama ni orang tak tahu pun dia pakai gigi palsu. Orang nampak cantik gigi tu kan. Time dia dah meninggal, anak dia bawa keluar. Kawan-kawan datang nak ziarah. Sedihlah arwah ni rapat dengan saya. Tengok muka, ya Allah, tak ada gigi rupanya. Gelak kan. Sudah. Maka tak ada masalah masukkan balik gigi palsu tu ke dalam mulut dia. Tak ada masalah. Buat je kan. Cuma kalau gigi palsu yang tanam kat gusi, contohnya gigi emas tadi, atau gigi yang kita operate kat doktor masuk, macam mana ni? Ini gigi palsu ni, tak boleh bawa masuk kubur ni. Macam mana nak buat? Minta pelayar, kata dia, cabut dengan sendirinya. Tak, ya Allah, tersalah, ni gigi betul. Jangan cabut kalau tak boleh cabut dengan mudah.
Kita nak guna tangan, tak boleh, biar aja. Gigi palsu ko, gigi emas ko, walaupun kita sayang, ya Allah 916 ni, kalau jual ada harga ni kan, biarlah macam mana, waktu hidup tak minta kan. Kalau boleh cabut-cabutlah ya. Termasuk gigi yang letak kat besi apa tu, braces tu kan. Jangan pandai-pandai nak minta screwdriver pula. Minta screwdriver, kenapa? Ni gigi palsu, besi ni tak boleh bawa masuk ni, dicukil lah kan. Bergulung-gulung besi tu kan, berdarah mulut mayat tu. Jangan buat pandai, biar saja. Begitu juga dalam hal yang lain, tak boleh ditanggal pada mayat. Contohnya dia dye rambut dia, rambut yang tak boleh kena air kan, warna tu kan, warna merah, warna kuning, warna hijau, dah serupa traffic light dah color tu kan. Kita puaslah sental dengan sabun, dengan shampoo, minyak tanah semua, tak, ya hilang-hilang. Macam mana nak buat ni kak? Ambil mesin tu, botakkan kepala dia, boleh tak? Boleh ke? Tak boleh. Jangan pandai-pandai guna mesin ke gunting ke, jangan botakkan kepala dia, jangan potong rambut dia. Habis nak buat macam mana? Tak kena air, biarlah, bukan kemampuan kita. Mandi macam biasa je, tak payah beria sangat, gosok-gosok, tak payah, lalu kena air je. Kalau dia bertatu pula macam mana? Tatu gambar nago tasik cini kan, akulah penduduk asal tasik cini, nago, gambar monyet ko. Ataupun waktu dia sebelum Islam, dia sebelum ni agama Kristian, ada salib besar-besar kat dada dia, salib. Tiba-tiba dia dapat hidayah, masuk Islam, salib tak buang lagi. Macam mana nak buat ni? I love Jesus kat tangan dia, ada saya jumpa, I love Jesus. Kita nak buat macam mana? Tak boleh ni, dalam kubur ni besok malaikat tanya ni, apa benda gambar ni? Ambil pisau sagat, siat. Boleh ke macam tu? Jangan. Jangan buat macam tu. Ambil buat macam mana? Biarkan aja, lalukan air tanpa perlu gosok, minta berus dawai, gosok, tak payah, lalukan saja. Apa sahaja pada badan mayat yang tak boleh ditanggal dengan baik, tak boleh ditanggal dengan cara mudah, biar. Jangan tuan-tuan puan-puan paksa. Kadang-kadang orang salah anggap, ataupun dia buat hukum sendiri. Dah siap mandi, kemudian ada part-part yang tak boleh kena air, dia dah lap jenazah tu, dia kata tayamum pula. Kenapa perlu tayamum? Sebab air tak kena pada badan mayat. Salah konsep tu. Tayamum hanya dua keadaan saja. Pertama, jika mayat memang langsung tak boleh kena air. Maksud tak boleh kena air tu apa? Dia mati terbakar, dia mati kerana penyakit kronik, itu tak boleh kena air. Kedua, sekiranya mayat tu meninggal di waktu daerah tu tak ada air, seluruh bandar jengka keputusan bekalan air, kita pun nak cari air minum pun susah, maka boleh tayamum. Selain daripada tu tidak perlu. Kadang-kadang dah mandi jenazah budak kecil, nak tayamum lagi, tak perlu. Budak kecil tu dah bahagian dia dah. Kita ni syarat mandi jenazah ni ialah meratakan air di kawasan yang boleh kita capai. Orang dulu kita tengok siap gulung lah kain tu, korek telinga, korek hidung. Kita yang tak tahu ni pun ikut jugalah gulung, padahal cotton bud dah ada dah sekarang. Buat apa nak gulung lagi? Dan lagi pula tak payah korek telinga. Mandi jenazah ni sama macam kita mandi wajib. Kalau kita mandi wajib, ada tak korek telinga? Tak ada kan? Ada tak air kita masuk ke hidung, zap, keluar sini, zap, keluar sini? Tak ada. Ada tak kita cungkil kuku, tarik kuku kita? Tak ada. Ada tak kita tekan perut kita nak buang najis? Kenapa ni? Mandi wajib, tekan. Kalau orang mandi jenazah tu beria sangat, dia buang najis tu bukan buang najis, dia buat macam roti canai, keluar tak? Dia ingat perut tu doh tepung macam ni. Jangan buat mayat macam tu. Kita ni kena beradab pada mayat. Yang disuruh buang baki-baki hujung, bukan buang isi perut. Ni gaya macam nak buang isi perut. Kena silap tu. Air tu kan, kalau boleh air pipe tu nak masuk ke lubang dubur tu, serap, kan keluar najis tu. Memang keluar najis bang, tapi sakit mayat tu. Kok boleh hidup balik ditumbuk abang? Jaga ya, jangan sakit mayat.
Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, saya nasihatkan berkali-kali kepada semua orang, bila kita ada urusan jenazah, biarlah anak-anak yang uruskan, keluarga terdekat. Bukan salah kita panggil orang lain, orang masjid ke siapa nak uruskan, tak ada masalah. Tapi sebaiknya anak-anak yang mengetuai, yang lain tu memantau. Mungkin ada benda yang terlepas pandang ke apa ke, dia tolong tegur. Sebab apa? Bila anak-anak buat, cuba perhatikan macam mana kalau anak-anak mandikan. Jaga lemah lembut, perlahan-lahan. Ayah sakit tu perlahan sikit je, sopan santun. Dan kalau ada sebarang aib, benda-benda yang memalukan keluar daripada badan mayat ke, mengaibkan mayat ke, ada tak anak-anak nak cerita ke orang luar? Bapak aku tadi aku mandi begini. Tak ada. Tapi kalau orang luar mungkin terlepas cakap, kita akan jaga sebab kita, bapak kita, takkan aku nak buka aib dia. Ini tuan-tuan, sebab itulah anak-anak belajar ilmu ni, keluarga belajar ilmu ni, sebab kita yang berhak untuk uruskan jenazah keluarga kita. Baik tuan-tuan, saya nak cerita pasal ni tadi kan, gigi palsu kita keluarkan, apa saja barang-barang kita keluarkan. Jika tak mampu, biar, jangan paksa. Alright, sumak kapas ke dalam mulut sekiranya mulut terbuka. Kita bimbang ada serangga masuk, dia terbuka gini, ambil kapas, usuk. Dan ambil selai kain panjang. Ada contoh baik, ada kain panjang. Ambil selai kain panjang, panjang lagi apa ni tak apa, ni pendek ni, ikat. Boleh buka ke? Ni panjang lagi. Ambil kain panjang macam ni, ikat bawah dagu ni supaya tarik mulut dia. Simple je ikat dia tuan-tuan. Ikat apa ni? Ikat apa ni? Ikat riben. Ikat riben ke, ikat apa ke, kita ikat bagi supaya mayat dia ni, mulut dia tertutup. Saya jarang tunjuk contoh ni tuan-tuan. Biasanya ada model saya. Okey, kau je boleh jadi model. Boleh? Sini kita nak buat susah. Okey, baik. Jom okey, boleh Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Apa sini? Bagi orang nampak. Bawah dagu dia ditarik naik ke atas. Simple saja. Gripkan macam tu. Mulut dia tertutup. Ini nama apa tuan-tuan? Ikatan pocong. Ya, perkataan pocong yang kita panggil tu, hantu pocong. Inilah salah ikatan pocong. Dapat kat orang Melayu kita panggil bandar pucung, Fedah pucung, Bukit pucung, semua nak pucung kan. Asal ni jadi. Ya, clear tengok Instagram je kan. Okey. Ada lagi tak? Nanti kita akan tunjuk contoh lain pula. Okey, ikat macam ni. Okey, cuba next. Next. Tukar pakaian jenazah dengan pakaian yang bersih dan mudah ditanggal. Ni mayat ni, kalau dia baru meninggal, kita boleh buka baju dia, angkat tangan, sebab baju nak naik atas kan. Badan dia lembut. Tapi kalau dah 3-4 jam meninggal, dia keras, kita kena urut perlahan. Tapi kalau dah tak boleh urut, macam mana nak buat? Terpaksa gunting, baju lawa lagi. Kalau simpan boleh pakai, boleh jual bandel kan. Tapi sayang. Jadi sebelum dia keras, buka baju dan seluar dia dulu, gantikan dengan pakaian yang bersih dan mudah tanggal. Antaranya kain batik, kain pelikat, apa-apa saja kain asalkan menutup aurat. Terutamanya orang perempuan, bahagian rambut dia ni jangan dibiarkan terbuka. Orang buka muka tengok, rambut dia mengerbang. Bila tanya kenapa tak tudungkan rambut dia ni, tak apalah ustaz, arwah ni dulu free hair, kata dia. Pandai menjawab. Dia free hair tu bahagian dia. Bila dia mati, tanggungjawab kita. Kita kena tutup. Ya, baik, kena tutup aurat dia. Okay, next, saya tunjuk contoh. Dan yang keenam, kiamkan tangan mayat. Okey, kiam tangan mayat, dan kita ikat sendi-sendi dia ni. Ambil tali panjang macam ni, ikat 3 ikatan. Satu kat tangan, jangan ikat panjang-panjang. Ingat ini sebelum mandi kapan. Ikat tangan. Kedua, lutut, tapak kaki pendek ni, macam mana nak ikat? Tak apa. Jadi ikat kat sini, kat lutut. Dan yang ketiga, ikat dekat ibu jari kaki dia. Sebagai contoh, tak tangan buat ibu jari. Dan ni kan, kita ikat ibu jari kaki dia ni sampai tangan kaki dia rapat, supaya tegak lurus kaki dia. 3 ikatan.
tangan, lutut, jari kaki tegak lurus. Sebab apa kena ikat? Sebab mayat akan mula bergeras. Bila dia keras, pastikan mayat dia dalam keadaan lurus macam ini, ya. Dan ikatan 3 yang bawah ni hanya berlaku sebelum mandi dan kafan. Jangan waktu kafan kita ikat tangan, tak boleh. Sebab kafan tolakkan kain dia, ketatkan kain dia, tak payah kita ikat. Sebab apa tak boleh ikat? Sebab ketika kita kebumikan mayat, tali di luar pun kita kena buka, longgarkan. Macam mana kita nak longgarkan tali yang dalam ni? Sebab tu saya kata ini hanya sementara sebelum mandi dan kafan, bukan selepas kafan. Okey? Baik, terima kasih bang. Siapa nama? Razak. Razak. Ya Allah, jangan menyesal tau. Tak ada. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Saya ada kes tuan-tuan yang saya pernah jumpa. Satu orang tua, umur 90 lebih, kurus sangat. Dia meninggal di malam hari, pukul 10 macam tu. Dan anak dia laporkan pada pihak surau pagi. Saya datang ke surau dalam pukul 8 pagi, baru jumpa jenazah dia. Ketika kita nak uruskan jenazah dia, badan dia dah keras. Dan saya buka kain yang menutup badan mayat, melihat badan dia masih memakai baju semalam, baju t-shirt, kain plekat. T-shirt dan kain plekat dia pakai. Dan dalamnya ada pampers lagi. Saya kata pada anak dia, kenapa abang tak tukarkan baju mayat ni semalam? Anak dia 4 orang lelaki. Kalau ayah dah 90 tahun, anak tentulah umur 60-70 tahun. Kami tak tahu ustaz, kata dia. Padahal anak dia profesional, orang yang bekerja profesional. Kami tak tahu ustaz. Ustaz buatlah, kata dia. Tak apalah, kita fahamlah kadang-kadang bukan semua orang ada pengalaman. So kita pun terpaksa gunting baju ayah dia. Dia pun tengok je lah, bersihkan najis semua. Okey, waktu saya nak kiamkan tangan ayah dia, tangan dia dah keras. Saya cuba urut, memang tak boleh. Kalau buat juga takut patah. Maka saya jelaskan pada anak dia, bang, ayah ni nanti tangan dia kita kafankan dalam keadaan begini, tak boleh begini. Kenapa? Dah keras. Ikutlah ustaz, kami ikut saja. Anak dia ramai setuju, tapi seorang anak dia tak setuju, lelaki. Dia kata, mana boleh ustaz, kalau boleh ikhtiarlah ikat macam ni ke apa ke. Kan kami nak ayah kami sempurna. Memang tak boleh bang, saya tengok kalau paksa nanti takut patah. Tak apa ustaz, saya boleh cuba. Abang nak buat macam mana? Saya urut guna minyak, kata dia. Tahu pula abang, saya pernah ikut kursus dulu. Kenapa tak buat semalam? Terlupa. Tu biasa tu, terlupa kan. Okey, buatlah. Dia pun minyak, urut buat. Bang, kalau tak boleh jangan kita paksa ya. Saya pesan kat dia. Boleh. Adik-adik lain semua tengok je adik dia tu buat. Dia urut perlahan, Allah Bismillahirrahmanirrahim, bacalah ayat-ayat. Dia buat. Bang, tak boleh tu bang. Boleh Ustaz. Kedua, tak boleh tu bang. Boleh. Tam. Terdengar bunyi patah kuat. Longgar tengah bapak dia. Nak sangat kan. Tergamam semua orang. Semua pandang saya. Apa salah aku? Dia yang buat. Kan, semua pandang kan. Semua muka merah. Kan, muka adik dia tu muka pucat. Lagi pucat daripada bapak dia. Menggeletar tangan dia. Itulah dah tadi lagi jangan buat degil kan. Abang dia kata, ustaz, patah ke tu? Dia bagi saya soalan kebat. Kau ditanyalah adik kau kan, apa pula tanya kita pula kan. Saya pun tak fikir buntu kan. Saya kata relax. Ustaz, patah ke tu? Dia tanya lagi. Ya Allah, habis keluar dah hadis, tafsir Quran, usul fiqh, kaedah fiqh, semua tak ada jawapan. Saya pun peganglah tangan dia tu, sifal, buat tegang. Sabar bang, sabar, relax ya. Saya pegang, saya cek dulu. Saya cek. Okey, tenang semua, alhamdulillah. Jangan risau, tak ada apa-apa. Tak patah pun. Tak patah, kuat bunyi tadi ustaz, kami dengar. Ya bang, kadang-kadang otot kita ni lenguh. Prap, punya otot bang. Saya kata begitu, cuba nak tenangkan keadaan. Rupanya abang dia tak puas hati. Dia pandang adik dia, nasib baik tak patah. Kalau patah, aku patahkan tangan kau. Garang abang dia, takut kita. Dalam hati kecil saya berkata, nasib baik aku tipu, memang patah pun. Sampai sekarang dia tak tahu cerita sebenar tuan-tuan. Kalau dia tahu tuan-tuan, saya tahu nak cari orang mana. Ni mesti orang bandar jengka bagi tahu ni kan.
Ya, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, apa saja keadaan mayat yang tak boleh dilenturkan, tak boleh diubah, biar. Satu kes kami SPJM ni ada di setiap negeri. Wakil kami setiap negeri. Baru ni ketika saya program tahun 2020 dengan Ustaz Nik Ibrahim di Maran, kita dah lantik bukan 27 orang wakil kami untuk SPJM Maran. Dan di sini juga alhamdulillah baru sampai pengurusi SPJM Pahang, ya, Tuan Haji Yusri kat belakang tu Haji Hitam tu, handsome orangnya. Malam tadi baru buat program Solidarity Palestin, dekat Bero, datang daripada Bero. Dia SPJM Pahang, saya pusat SPJM pusat kat HQ. Jadi satu tim kami di Terengganu, dia hantar laporan kat saya, Ustaz, ini satu kes rare, Ustaz tak pernah jumpa kes ni. Wah, kes apa kau buat ni? Dia tunjuk gambar sekeping je, satu bentuk yang macam bongkah. Saya kata, apa tu? Bila dia buka kain, rupanya satu mayat yang mati dalam keadaan bersila. Macam tuan-tuan duduk ni, bersila. Oh tua, mati ke tu? Ya mati Ustaz. Kenapa tak baringkan dia? Tak boleh Ustaz, kita baringkan dia tegak macam tu, macam tu beku kan. Habis macam mana nak buat ni? Dia tanya saya. Buatlah ikut kemampuan, jangan paksa mayat tu. Dan dia pun mandikan mayat tu dalam keadaan bersila. Ustaz, kami mandikan mayat dalam keadaan bersila, tak ada masalah. Okay, lepas. Kami kafankan mayat tu dalam keadaan bersila pun tak ada masalah. Okay, lepas. Yang jadi cabaran kami Ustaz, waktu kami nak solatkan jenazah tu, mayat dalam keadaan bersila menghadap kami. Allah, berdebar Ustaz. Kali sikit lah. Itulah keadaan mayat je kan. Jadi nak kata bahawa mayat-mayat di luar sana yang kita nak bincang kritikal ni, boleh jadi tak seperti yang kita jangkakan. Lurus, komplit, normal, tak ada bau, tak ada ulat. No, kita akan jumpa bermacam-macam jenis jenazah. Minggu lepas tim kami uruskan satu jenazah di Hospital Serdang. Dia meninggal, dijumpai meninggal dah 10 hari. Badan dia dah tinggal hampir tulang je, masih ada terguak sikit kat tulang. Dan disimpan daripada bulan 3, baru bulan 11 ni baru nak kembali. Kenapa? Tak ada waris, unknown, tak tahu identiti dia. Mayat geput. Kalau kita jumpa mayat begini, macam mana kita nak buat? Tergamam gitu. Kalau ikut kursus jenazah biasa, urukan jenazah biasa sempurna je. Jumpa mayat macam ni, macam mana nak buat? Tunjuk gambar sikit kalau ada gambar. Nak bagi tengok lah kan. Bagi gambaran. Jangan takut ya, jangan takut. Benda ni kita anggap belajar. Memang kita belajar pun, kita anggap benda ni sebagai satu benda yang kita nak. Okey, antara kes-kes inilah kita jumpa. Alright. Tengok, nampak tak mayat ini? Belum buka lagi. Ada loading ya, loading. Ini kes. Nampak tak jahitan dia ni? Kalau orang postmortem, dia jahit dia kemas sikit. Ini macam jahit guni. Kenapa dia jahit guni? Sebab ketika saya ambil jenazah tu bawa keluar, mayat ini bukan dalam keadaan begini. Nampak? Dia bukan dalam keadaan begini. Dia dalam keadaan, tunjuk sikit, terbuka. Nampak? Terbelah dada dia. Tapi tak ada darah keluar, dia dah beku. Jadi kalau keluarga tengok dalam keadaan macam ni, macam mana nak buat? Kalau kat hospital, saya panggil forensik tu, bang, tolong jahit. Dia jahit balik, itu jadi guni tu. Kalau tak ada forensik, tuan-tuan kena jahit sendiri. Dah sampai ke rumah, buka-buka, tengok dada macam tu. Alamak, macam mana nak buat ni? Nak panggil hospital, belum tentu lagi dia datang. Ambil jarum, ambil benang, jahit sendiri. Boleh tu? Dia bukan jarum macam kat rumah tu tuan-tuan. Kita nak masukkan benang kat dalam jarum tu, berapa kali dah cik tu nak masukkan, hisap. Cik, bukan tu benang ni. Bukan. Dia guna jarum yang macam bertekail tu. Sebab tali pula tali tangsi. Jahit ikat. Jahit ikat. Ya. Kalau berjumpa macam ni, jangan risau. Tak payah jahit pun tak apa. Sebab mayat ini tidak akan berdarah. Dia dah beku. Bila dia mati, luka yang besar tu tak akan berdarah. Tak akan berdarah apa? Maksudnya tidak akan mengalir. Dia akan blok. So, macam mana? Bersihkan tak sakit baki darah beku tu, ambil kapas tampal. Dan mayat itu dilapikkan dengan plastik supaya mengelakkan darah bocor pada kain kapan. Nanti kita tunjuk waktu kaedahan dia. Waktu kaedah kapan. Okay, ni kes bunuh. Saya selalu tunjuk kepada pelajar-pelajar sekolah. Sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, universiti ke, kolej ke.
Sebab saya nak tekan kepada pelajar, jauhilah najis dadah. Ni kesan dadah. Budak 4 tahun mati ditetak oleh bapanya sendiri. Kes methamphetamine. Ya, methamphetamine. Dadah yang menghayalkan dia. Padahal ayah dia sayang ayah anak dia ni. Bawa berjalan sana sini, tengok kat Facebook dia rapat. Tapi bila dalam keadaan dadah, anak dia ditetak dia. Tam, hancur tangan, muka terbelah. Letak kat depan rumah. Jiran terkejut, pengsan. Tuan-tuan, bila bapak dia dah sedar balik, menangis meraung kerana tak sangka dia boleh bunuh ayah anak dia kan. Macam mana nak buat? Kita akan jahit kecil. Ni forensik lah, bayi kemas. Kita sebagai tukang mandi mayat, kita kena pandai juga untuk menghias mayat supaya jangan nampak sangat rupa hancur dia tu. Kalau orang bukan Islam, itu lebihnya saya belajar bukan Islam ni, mereka akan make up mayat, hincukan mayat. Dan bila orang tengok mayat tu dalam keadaan macam tidur, macam dalam keadaan cantik kan, maka waris yang tengok tu dia tidak trauma sangat, tak terlalu sedih. Sebab dia tengok macam tidur, macam muka dia baring. Macam mana kita, kalau kita ni uruskan jenazah orang perempuan biasanya kan, dia akan pakaikan bedak kadang-kadang. Bila orang datang tengok, ya Allah, arwah mak ni macam tidur kan, lembut, sejuk hati anak dia. Sedih-sedih tapi dia reda, sebab kita sediakan dalam keadaan yang cantik. Salah ke? Tak salah. Nabi kata cantikkanlah kain kafan dalam kalangan orang yang mati, sebab mereka akan bangun dan dibangga dengan hasil dia, bangga dengan kainnya. Termasuk dalam mencantikkan jenazah. Nampak ada comot-comot sikit, lap makeup. Saya kalau uruskan jenazah, kadang-kadang saya sediakan minyak zaitun atau baby oil. Mayat ni kulit mati dah ada banyak, kulit mati. Bila kita mandi, dia akan keluar putih-putih tu, kulit-kulit mati dah. Jangan biarkan macam tu. Ambil kapas, kita akan letak kapas, dia akan melekat kapas. Ambil kain, gosok sikit, tak minyak sikit, buang kulit-kulit mati tu. Bukan nak kata make up apa sangat, supaya keluarga tengok dalam keadaan yang, ya Allah, nampak berseri wajah dia ni. Itu yang kita nak, hias mayat tu dengan cantik. Ya, baik. Next, katakanlah mayat dalam keadaan macam ni, berulat, tak nampak sangat ni. Next, ni nampak tak ulat dia ni? Nampak? Ini kalau ukur ni baru 3 hari. Baru 3 hari mayat ni meninggal, tak lama. Jadi mayat begini, bau dah keluar dah. Badan mayat ni ada 3 lapis kulit. Kita ada 3 lapis kulit. Kulit pertama ni, yang kat sekarang ni kita ada ni, kulit pertama. Pegang tak sakit. Cuba kalau tersiap sikit, nampak kulit putih, kita pegang sakit, pedih. Tu kulit yang kedua ialah yang bawah kulit pertama ni, berwarna putih. Ya, bila warna putih ini kita tersiap, mula-mula putih, lama-lama dia akan gelap, dan akhirnya dia nampak topok-topok kan. Kan kita masa kecil dulu, benda tu baru baik luka, darah baru kering, kita kata nak kupik dia kan. Mak kata janganlah kupik benda tu, kita nak kupik kan, luka tu. Mayat ni asalnya bila gugur kulit dia putih, tapi masa hari ketiga dia akan jadi hitam. Dia dah mula sembab badan dia. Okey, ni dia. Dan dia akan keluar minyak pada kulit yang kedua ni. Bila kita pegang mayat begini, jangan pegang terus dengan glove. Pakai glove jangan pegang tangan. Bau dia masya-Allah lagi busuk daripada bau bangkai. Ya, tu hakikat kita. Pegang dengan kain. Kalau pegang tangan terus, zoom, lurut. Dia lurut sekali dengan tangan kulit yang kedua tu, nampak kulit yang ketiga. Bila lurut sekali yang kulit kedua, ada satu air yang akan keluar. Air apa? Namanya air malar. Air malar, bukan malar segar, itu klasik. Air malar. Bau dia, ya Allah kan, kalau kena baju, cucilah guna air sabun apa pun, tak berkesan. Kalau kena tangan, cuci pun tak kesan. Ambil tanah, gosok, bau hilang katnya. Kita kena angkat mayat dengan cermat, pegang kain, jangan pegang badan mayat. Next, ni tulang. Katakan bersepah tulang dia, macam mana nak buat ni? Ada orang ambil cara mudah, kumpul je lah, buat macam bunjut, sup tulang bunjut kan. Jangan. Kita akan ambil susun. Sebab saya kata ni, kita kena cantikkan mayat tu supaya keluarga yang tengok tak trauma. Bayangkan kalau anak dia tengok bapak dia bertulang bersepah ni, syok dia, terkejut, boleh jadi gila. Sebab tak sangka bapak dia sihat-sihat, tiba macam ni. Ada kes ni dia meninggal 1 Ramadan. Dia nyanyuk sikit, on the way nak pergi masjid, hilang. 11 Ramadan baru jumpa.
dah 10 hari dah. Rupanya dia mungkin kena langgar ke apa ke, ke tepi semak. Orang jumpa dia dah bersepai macam ni kan. Ambil, saya panggil anak dia yang lelaki. Anak lelaki datang bawa cucu dia yang lelaki, 2 orang je. Bang, kuat ya bang, kena istighfar. Saya tak nak panggil yang lain, abang je ni. Masuk, tengok lagi. Saya panggil dia, okay, kita uruskan lagi. Tu organ-organ dia yang tak hancur, perut apa semua forensik bagi macam tu lagi. Jadi cara nak buat, kita mandikan macam ni, seratakan air, tak payah beri celah tengkorak, dalam tengkorak kita nak korek, tak payah, lalukan air je. Dan okey, dah selesai letak air bidara, cendana semua, saya letak atas kain kapan, letak satu-satu. Ni kepala dia, ni tangan dia, ni tulang dia, ni kaki dia, semua letak satu persatu. Next. Nampak? Saya susun betul-betul supaya nampak macam bentuk manusia. Next. Lagi. Ni. Nampak? Lagi. Kita bungkus dia, nampak macam bentuk orang. Jadi dia pun akan dapat sempurna. Jadi kalau keluarga datang, dia nak peluk, boleh peluk. Kita tak kapas tebal sikit, peluk ayah daya. Jadi kita tak nak dia tengok keadaan rupa dia. Jadi kalau dia kata boleh tak saya tengok muka, cakap tengkorak je tinggal, tak, cakap je minta maaf, jenazah dalam keadaan uzur, peluk sajalah di luar. Dia peluk. Jadi dia tak trauma sangat. Cuba kalau kita tunjuk rupa ayah dia macam ni, hilang akal dia nanti tuan. Sebab tu kita kena pandai main situasi. Sebab itulah waktu saya uruskan jenazah kebakaran Tahfiz Ittifaqiyah, tuan ingat lagi tak? Tahun 2017, 23 orang pelajar dan guru syahid mati terbakar. Saya antara tim yang dipanggil untuk uruskan jenazah, tim pertama. Dia datang, angkat jenazah yang baru lagi sampai daripada truk lori tu, angkat, bawa ke tempat dia. Dalam keadaan tangan dia tak ada, kepala tak ada. Mak ayah pingsan tengok anak dia. Anak kecil umur 9 tahun, 10 tahun. Kecil kan? Jadi kita ni bila nak sediakan pada waris dia, tengok waris dia nak masuk, minta maaf, mak ayah saja. Mak ayah pun kalau dah tengok kat forensik tadi, kat bilik mayat tak payah tengok. Dia kata saya nak tengok kejap, masuk, kita tengok puas hati, keluar. Dia meraung, sabarkan dia. Kita letak baik-baik, rupa macam bentuk orang, bagi mak ayah dia peluk. Kalau tidak, arang, kayu arang dia peluk. Ni peranan dia. Kena bagi nampak dia boleh peluk anak dia seolah-olah macam dia anak dia, sempurna sifat dia. Ya. Baik, next. Macam mana pula keadaan begini? Baiklah, sahabat saya Ustaz Yahya tadi dah sebut tak ada makan tengah hari disediakan. Alhamdulillah lega, bolehlah tayang. Tapi kenduri nanti ada. Hantarlah. Baik, ini mayat ini sebenarnya dah macam ni baru lagi 2 hari. Tapi dia mungkin terdedah kat kawasan yang terbuka. Sebab apa kata 2 hari? Tengok halus dia ulat dia ni, comel lah. Kejap, nak kalau kat semak lagi cepat. Begini, kalau kita uruskan mayat begini tuan-tuan, jangan kita beria sangat, cecelah tangan, kaki, tak payah. Lalukan air je. Ambil gayung tu, lalu. Ulat yang jatuh biarkan, ulat yang ada kat muka ke badan ke biarkan. Jangan gatal nak kutip seko-seko. Tu dah gitu, kutip. Lamanya kerja. Lalukan air je. Tak payah nak cebok, tak payah cebok buang najis. Bersihkan sikit-sikit je, lalukan air. Kemudian selesai. Kulit-kulit yang jatuh, rambut-rambut yang gugur, kumpulkan, bersihkan dan letak di tepi mayat. Kapan sekali. Tapi kalau setakat selai 2 helai, tak payahlah kejar. Tu selai rambut dia tu, kejar, dah masuk lubang. Tak payahlah, biar je. Kalau segumpal tu, ya kita ambil. Ni antaranya. Baik, next. Habis dah sampai kulit tadi kan? Ni antaranya kulit kaki bertumpukan. Kalau macam ni tuan-tuan, dia tak tanggal, jangan kita siat. Macam ni senang. Kalau dia terjuntai macam ni, biar je. Biar yang gugur sendiri yang kita ambil. Yang dalam keadaan tergantung macam ni, biar kita balutkan kapas. Alright, selesai bab kritikal ni. Ada soalan? Ya tuan. Bagaimana kalau jenazah dah cukup sifat, kita nak ambil dulu? Nak ambil?
Wuduk dia baik, macam mana tak cukup sifat ni? Kan? Ada kaki. Baik. Kepala je, tangan saja. Kaki tak ada pula. Tak cukup ni kan? Kerja manis sepotong kan? Baik. Ambil takat mana yang ada. Namun kita kena ingat, wuduk ni hukumnya sunat. Sunat tu pada orang yang ambil. Tidak ada kena-mengena pada orang yang mati. Seorang mati dah habis hukum dia. Sebab tu kalau isteri nak cium suami dia yang dah ada wuduk, ciumlah. Yang batal hukum wuduk isteri, boleh ambil lain. Yang suami dia meninggal, tak ada masalah. Wuduk tu tidak ada hukum bagi dia. Sunat tu pada kita. Jadi kalau tak dalam keadaan tak ada kepala, tak ada kaki, tak payah wuduk pun tak apa. Tinggalkan je. Ya, Allahu a'lam. Ada? Tuan Haji? Baik, bagus soalan Haji ni. 2 hari minggu lepas pun kita ada uruskan kes unknown. Tak tahu ada titik dia. Tak tahu Muslim ke, kafir ke, tak tahu. Macam mana nak uruskan ni? Hospital kata unknown. Kes tanpa diketahui. Tak diketahui. Ya. Rasanya minggu depan hari Isnin Haji Yusri ya. Ada satu kes unknown dia nak urus mayat report. Di hospital Temeloh. Tuan-tuan nak ambil pengalaman bolehlah ikut kes mayat tak dituntut unknown. Kalau kes begini berlaku dalam negara kita, maka kita dah keluarkan fatwa urus secara Islam. Kenapa urus secara Islam? Belum tentu lagi di Islam. Tak apalah. Sebab nak dibandingkan cara orang Islam dengan cara orang kafir, cara Islam yang paling baik. Maka urus cara Islam. Mandi kapan, solat ke bumi. Sebab kita tak tahu. Lebih baik buat daripada terlepas. Kan? Jadi biarlah kita buat saja dalam keadaan biasa. Walaupun dia ada salib besar, tapi tak diketahui identitinya. Ni salib ni Kristian ni, belum tentu lagi. Mana tahu dia sempat masuk Islam. Jadi bersalah kita kalau tak uruskan dengan sempurna. Maka kalau kes yang tidak diketahui identitinya, kita buat cara Islam sepenuhnya, lebih selamat. Allahu a'lam. Ya, bang. Mati syahid tak perlu mandi ke? Ada ketika perlu mandi, ada ketika tak perlu mandi. Ya, syahid ni ada 3 keadaan. Syahid dunia akhirat, syahid akhirat, syahid dunia. Syahid dunia akhirat ni siapa? Iaitulah orang-orang yang gugur di medan perang macam Palestin. Gugur, syahid. Dunia akhirat. Kenapa dunia akhirat? Di dunia mayatnya suci, tak perlu mandi, kafan, solat tak perlu. Terus dikebumikan. Sesungguhnya orang yang mati syahid itu hidup di sisi Tuhannya. Maka mereka ni akan dapat pahala syahid dekat akhirat. Syahid dunia pula, apa dia? Iaitu orang-orang yang gugur mati syahid juga di dunia kerana medan perang, tetapi rupanya dia bukan mati kerana Allah, dia nak orang panggil dia sebagai syahid. Contohnya berlaku dalam zaman sahabat Nabi. Ketika di medan perang, ramai sahabat yang gugur. Ketika orang kumpulkan jenazah-jenazah syuhada ni, maka ada sahabat kata, "Ya Rasulullah, aku melihat si Polad ni, dia bukan mati dibunuh, tapi dia mati kerana luka badan dia dan dia tikam dirinya sendiri." Dia tikam. Kata Nabi apa? Dia ke neraka. Bermaksud mayatnya tetap tidak perlu mandi, kapan solat macam jenazah syuhada yang lain, tapi dekat akhirat dia tak ada pahala syahid untuk dia. Syahid akhirat siapa pula? Syahid akhirat ialah golongan yang mati dalam keadaan yang Nabi sebut. Orang yang mati kerana sakit perut, orang yang mati kerana wabak, orang yang mati kerana lemas, orang yang mati kerana runtuhan, orang yang mati kerana bersalin, maka mereka ini adalah syahid. Di dunia wajib mandi, kapan, solat dan ke bumi. Pahala syahid dia akan dapat dekat akhirat nanti. Itulah syahid akhirat. Ya, wallahu a'lam. Ya tuan. Dia jenazah lain dan orang dia macam aku ni jenazah lain. Bagus. IC nama lain lelaki, tapi nampak macam perempuan. Tu kategori apa tu? Pondan. Ya. Orang lelaki kalau meninggal siapa yang uruskan? Orang lelaki kan. Orang perempuan kalau meninggal siapa uruskan? Perempuan. Kalau pondan siapa yang kena uruskan? Pondan juga. Payah pula nak mencari pondan kan. Orang lelaki ke perempuan? Lelaki. Tapi ni pondannya dah renovate, dah modify badan dia sebiji daripada atas kepala sampai bawah, habis tak ada kelakian langsung macam perempuan. Lelaki ke perempuan?
lelaki juga, kerana fitrah dia lelaki juga yang kena uruskan. Baik, kita bincang sebelum jawab soalan abang ni, macam mana pula keadaan aurat dia? Orang lelaki batas kita antara pusat sehingga lutut. Orang perempuan nak mandikan jenazah batasnya ialah di antara ni, bahu ni sampai lutut. Dia tak boleh selak dada dia. Orang perempuan nak mandikan jenazah perempuan, dia kena kain lalu bawah, tangan dia lalu bawah kain. Ya, lelaki tak apa. Tapi kalau pondan macam mana aurat dia? Aurat pondan macam mana? Ha? Sama macam lelaki. Lelaki kan pusat hingga lutut. Habis dada tu macam mana? Kau nak tutup ke tidak? Apa hukum dia? Jawapannya wajib tutup juga, walaupun tu bukan aurat dia. Sebab apa? Kalau tak tutup, ada dua musibah. Musibah pertama apa dia? Kita akan mengaibkan dia. Mengaibkan dia berdosa. Orang tak tahu jadi tahu. Oh, macam tu orang mana? Berdosa kita membuka aib mayat. Musibah kedua apa dia? Boleh jadi fitnah pada tukang mandi mayat. Ustaz, kenapa lama-lama kat situ? Jadi bila tutup orang tak nampak kan. Ya, kena faham kat situ. Jadi kena tutup. Pondan kena uruskan cara orang Islam juga. Melainkan orang itu namanya lelaki. Nama siapa? Namanya Amir contohnya. IC. Tapi bila kita tengok keluarga dia kata dia ni perempuan sebenarnya. Kenapa? Sebab kunsa. Kunsa ni apa? Dua alat kelamin, lelaki dan wanita. Masa kecil mungkin ayah dia ingat dia lelaki, walaupun ada kelamin macam perempuan. Okey, namakan sebagai Muhammad Amir bin Diul semua kan. Kemudian dia membesar macam orang perempuan. Gaya dia, percakapan dia, bentuk badan dia. Lagi besar, keluar haid pula. Maknanya memang dia perempuan, cenderung kepada perempuan, tapi dia ada dua kelamin. Jadi dalam keadaan begitu, maka orang perempuanlah yang uruskan jenazahnya, diyakini oleh ahli keluarga. Ahli keluarga tu, kami daftar nama dia memang nama Amir, tapi kami panggil dia Amirah. Kenapa? Sebab dia memang perempuan. Maka di situ boleh uruskan jenazah. Ikut apa? Ikut kenyataan daripada waris dia. Allahu a'lam. Soalan lain? Ada ibu-ibu? Tutup. Apa kita punya memang kata tutup sekejap rehat dia. Lagi sambung balik kan? Last 10.50. Saya janji 10.40. Ambil sekejap satu soalan ni. Takut terlupa. Ya, ikut kecenderungan dia. Diyakini oleh keluarga dia. Dengan syarat memang betul kunsa, bukan operation. Ya. Wallahu alam. Kita sambung lagi, tak apa soalan nanti boleh kejap lagi kita sambung. Baik, kita serahkan balik pada imam kita Ustaz Yahya. InsyaAllah kita sebentar. Kalau rasa tak sampai